Hai adik-adik, selamat Sabat. Saya Anti Kanela dari Gereja Kaman. Ingin bertanya kepada adik-adik, bagaimanakah minggu adik selama 1 minggu ini? Ada apa-apa yang disenangi? Ada apa-apa yang dibimbangi? Baiklah adik-adik, hari ini merupakan Sabat yang keempat kuarter 3 bagi tahun ini. Sebelum kita bermula, mari kita jemput Anti Luciana daripada Gereja Bejure untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Silakan Anti Luciana. Mari kita berdoa, Anti pimpin dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, syukur terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Engkau curahkan kepada kami di hari-hari yang lepas. Pada hari ini, pada hari Sabat ini, kami telah datang untuk memuji dan memuliakan Engkau lagi Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu sentiasa menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini, kami dapat memahami dan mengerti maksud-Mu dengan bahasa yang kami mudah pahami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami dimanapun kami berada. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Doa ini kami panjatkan pada anak-Mu yang Engkau telah utus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Senangnya naik kereta Tuhan buatan surga, jalannya lurus, suplinya bagus, yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aduh senangnya naik kereta dunia buatan syaitan, jalannya
pokok, supinya ngantuk, akhirnya masuk jurang, akhirnya masuk jurang. Hai anak-anak, saya Aunty Kanela ingin berkongsikan aktiviti persediaan pada Sabat 4 kuartal 3 tahun 2021. Okey, hari ini kita akan membuat dosa air yang berwarna ya. So kita perlukan bahan pewarna makanan, air yang sudah diletakkan dalam gelas lucina, dan kita mempunyai air biasa juga ya. Okey, so sekarang kita akan titiskan pewarna makanan ini. Dan setelah beberapa minit kita cuba tambahkan air lagi ya. Warna dia ada berubah sikit lah, tadi kan pekat. So sekarang dah ada jenis sikit, tapi still juga ada warna lah, warna pewarna makanan tadi ya. So maksudnya hidup kita sesungguhnya dikotorkan oleh dosa. So Aunty Kanela ada pertanyaan, bolehkah air ini menjadi jenis semula? Bolehkah kita mengubah diri kita dan menjadi bersih? Apakah satu-satunya perkara yang boleh mengubah kita dan membersihkan kita semula? Mari kita tambahkan air klorin ya. Wow, air ini sudah jernih. Bagaimanakah perasaan kamu apabila melihat air ini menjadi jernih seperti ini? Adakah kamu gembira? Ataupun kamu terkejut? Bagaimanakah perasaan kamu apabila seseorang itu berubah menjadi baik? Adakah kamu sendiri mahu memilih untuk menjadi anak Tuhan? Bagaimanakah perasaan kamu apabila kamu membuat keputusan untuk mengikut Yesus? Mari kita bacakan 2 Korintius 5 ayat 17. Apabila seseorang bersatu dengan Kristus, orang itu menjadi manusia baru. Yang lama sudah lenyap dan yang baru bermula. 2 Korintius 5 ayat 17. Gereja kita akan menjadi tempat yang lebih gembira sekiranya anggotanya diubahkan seperti ini. Itu membawa saya kepada Mesias hari ini. Saya akan menyebutkannya dan kemudian kita bersama-sama menyebutkannya sekali lagi. Hidup saya berubah apabila mengenali Tuhan. Sekali lagi, hidup saya berubah apabila mengenali Tuhan. Hai, selamat sahabat dan selamat pagi semua adik-adik. Saya Aunty Kanela daripada Gereja Kaman ingin memimpin dalam pelajaran Alkitab kita pada Sabat yang keempat kuartal 3 tahun 2021 ini ya. Sebelum Aunty Kanela berkongsi pelajaran Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang berkuasa di kerajaan syurga, terpujilah nama Engkau Tuhan, kerana hanya Engkau yang layak disembah oleh semua kami. Dengan ini kami memohon Engkau berada sepanjang
program kami ini berjalan, ya Tuhan, memimpin dari awal hingga ke akhir. Kami serahkan doa ini kepada Engkau Tuhan yang telah menjadi juru selamat semua kami. Amin. Okey, hari ini pelajaran Alkitab kita bertajuk Kristian yang berpura-pura. Ayat hafalan kita adalah 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi seperti ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mesej kita pada hari ini adalah hidup saya berubah apabila mengenali Tuhan. Selepas Stefanus dilontari dengan batu, segala-galanya telah berubah bagi umat percaya. Orang-orang di Yerusalem menganggap orang Kristian sebagai musuh dan cuba untuk menyakiti mereka. Semuanya kerana mereka memilih untuk mengikut Yesus. Ramai umat percaya yang dihumban ke dalam penjara. Beberapa orang telah kehilangan nyawa mereka. Umat percaya yang lain bergegas meninggalkan Yerusalem menuju ke kota-kota dan pekan yang lebih selamat. Dan kemana saja mereka pergi, mereka berkhotbah tentang kabar baik mengenai kematian Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa. Seorang daikon bernama Filipus bergerak ke Samaria di mana dia berkhotbah kepada orang ramai. Roh Kudus telah memberkati pekerjaan berkhotbah dan penyembuhan Filipus. Roh jahat telah meninggalkan ramai orang dan mereka yang lumpuh juga telah disembuhkan. Oleh itu, terdapat kesukaan yang besar di kota itu. Simon di ahli sihir merupakan orang yang terkenal di Samaria. Orang ramai mengikuti dia ke mana sahaja. Mereka ingin melihat perbuatan ajaib yang dia lakukan. Mereka berfikir bahawa kuasa Simon datang daripada Tuhan, tetapi sebenarnya bukan. Apabila Filipus tiba, orang ramai yang tadinya mengikuti Simon mulai mengikutnya. Peraja yang mengikuti Simon kini bergegas untuk berdiri mengikuti belakang Filipus dan Filipus memimpin mereka kepada Tuhan. Sewaktu lelaki dan perempuan di Samaria belajar tentang Yesus, mereka telah berubah. Tidak lama kemudian, ramai yang meminta untuk dibaptiskan. Simon juga percaya dan dibaptiskan. Simon berasa bersemangat tentang kuasa Tuhan sehingga dia mengikut Filipus ke mana sahaja. Simon berasa terpegun dengan keajaiban dan mukjizat yang Roh Kudus lakukan menerusi Filipus. Tidak lama kemudian, umat percaya di Yerusalem mendengar bahawa orang-orang di Samaria mulai menerima Yesus. Oleh itu, mereka menghantar Petrus dan Yohanes ke Samaria untuk membantu. Kedua-dua orang rasul ini berdoa untuk umat percaya yang baru ini. Petrus meminta supaya Roh Kudus turun ke atas jemaat ini juga, sama seperti ke atas jemaat di Yerusalem. Kemudian Petrus dan Yohanes meletakkan tangan mereka di atas kepala para jemaat. Simon menyedari bahawa kuasa datang apabila rasul-rasul itu meletakkan tangan di atas kepala para jemaat. Dia merasa kagum. Berikan kebolehan itu kepadaku juga, Simon merayu kepada para rasul. Simon memasukkan tangan ke dalam poketnya dan memberikan wang kepada Petrus dan Yohanes sambil berkata, berikan kuasa ini kepadaku juga. Petrus berasa terkejut. Wang tidak dapat membeli tempat untuk kamu di dalam pelayanan ini, katanya. Pemberian Allah adalah untuk mereka yang percaya. Kemudian Petrus mulai berbicara dengan penuh kasih tentang beberapa kebenaran keras kepada Simon. Hati kamu tidak dibenarkan dengan Tuhan, katanya. Berdoa untuk pengampunan
Petrus berkata, sedemikian kerana Roh Kudus merupakan suatu pemberian daripada anugerah Allah. Ianya percuma. Alkitab tidak memberitahu kita sama ada Simon benar-benar berubah ataupun tidak. Perkara yang penting adalah kita boleh belajar melalui pengalaman Simon bahawa kita harus mengenali Tuhan dan ingin diubahkan oleh Roh Kudusnya. Kemudian dia akan memberikan kita kuasa Roh Kudus dan mengubah hidup kita. Umat percaya diubah apabila mereka mengenali Tuhan. Mari kita sebutkan mesej kita bersama-sama. Mesej kita berbunyi seperti ini. Hidup saya berubah apabila mengenali Tuhan. Sekali lagi, hidup saya berubah apabila saya mengenali Tuhan. Terima kasih semuanya. Kita berjumpa pada sahabat-sahabat yang akan datang. Bye. Kucingnya ayam. Mahukah kamu berupaya melakukan sesuatu yang dilakukan oleh kata? Kata. Angkat kata. Maukah Anda menjadi kata? Bolehkah kamu menjadi kata? Ya atau tidak? Adakah dengan berbunyi dan bergerak seperti kata membolehkan kamu seekor daripadanya? Kamu tidak akan dapat menjadi kata dan kata tak akan menjadi kamu. Bukan sifat semula jadi kamu. Sifat semula jadi adalah di dalam hati kamu. Simon ingin melakukan perkara-perkara ajaib, tetapi bukan di dalam nama Yesus. Dia tidak mahu mengenal Tuhan. Dia tidak dapat melakukan sesuatu yang bukan sifat semula jadi. Dia tidak dapat melakukan perkara-perkara tersebut kecuali dia benar-benar mengenal Tuhan. Angkat tangan jika kamu mahu mengenali Tuhan dengan lebih dekat. Mari kita sebut mesej kita hari ini. Hidup saya berubah apabila mengenali Tuhan. Hai, selamat hari Sabat anak-anak. Bersama Anti lagi, Anti Luciana dari Gereja Bejure Kropong Bau. Pada Sabat ini Anti ingin mengajar craft ialah rangka rama-rama. Anti sudah menyediakan bahan-bahannya ialah kertas putih, pensel warna, dan gunting. Mari kita melukis gambar rama-rama. Nanti sudah melukis gambar rama-rama macam ini. Nanti anak-anak gunting mengikut lukisan anak-anak masing-masing ya. Nanti sudah menggunting macam ini kejadiannya. Nanti anak-anak tulis, di dalam Kristus saya merupakan ciptaan baru. Dan jangan lupa bubuh tanda tangan ya, tanda tangan anak-anak. Nanti sudah menyediakan yang sudah diwarnakan. Jadilah dia macam ini ya. Oke. Sekarang Anti ingin bertanya dengan anak-anak. Apa yang kamu pelajari dalam sekolah Sabat pada hari ini? Mahukah kamu berkongsi berita baik ini dengan seseorang? Siapa? Baiklah anak-anak, buat rama-rama macam ini juga ya. Kongsikan mesej di rumah dengan keluarga serta jiran tetangga kamu semua ya.
Belajarlah pelajaran Alkitab setiap hari agar boleh bertumbuh di dalam Yesus. Itu saja daripada Anti. Bye. Hai anak-anak, nanti Noma akan berdoa untuk doa penutup. Jadi mari kita tundukkan kepala. Oke. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada pagi ini yang mulia ini Tuhan, kami ingin mohon Tuhan berkatlah semua kami yang berada dalam pelajaran, yang berada dalam program kanak-kanak, yaitu anak-anak dan guru-guru sekolah sahabat kanak-kanak dan pastor-pastor kami Tuhan. Tuhan berkatlah dan turunkanlah Roh Suci kepada kami semua, agar kami kuatkan iman lagi dan tetap percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang kurang sehat ataupun di kuarantin ataupun yang positif COVID-19, harap Tuhan turunkan tangan untuk menjamah tubuh mereka dan berilah penyembuhan kepada mereka Tuhan. Dan pada pagi Sabat yang mulia ini Tuhan, tidak ada lain yang kami harapkan, hanya kuasa Tuhan. Dan doa ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat dan Penebus semua kami. Amin.